Okey, sebelum kita terus ke setup yang berikutnya, iaitu setup re-entry, ada baiknya kita tengok SS yang saya tunjukkan ni. Kita refresh balik daripada setup yang mula-mula, iaitu extreme MHV. Okey. Ini keadaan ekstrim di mana MA5 terkeluar daripada BB, ada candle reverse, ada candle retest. Sini adalah tempat kita masuk entry sell. Okey, dan selepas tu TP wajib. Nombor 2 adalah TP wajib. Ini adalah tempat yang mustahab. Tak boleh tidak, kita kena ambil profit dulu. Kalau kita ada entry sell di sini, ini adalah tempat untuk kita ambil kita punya TP. Selepas TP wajib, kebiasaannya price akan naik membuat MHV hilang volume, market hilang volume. Hilang volume bertentangan dengan market yang ada volume, yang ada momentum. Maknanya tidak ada volume, tidak ada momentum. Candle tidak berjaya melepasi top BB. Dia berada di bawah BB ataupun di dalam BB. Ini adalah keadaan MHV. Dan MHV ni tadi selalunya akan diikuti oleh dengan candle arah. Nombor 4 ni, ini adalah candle arah. Candle arah adalah valid apabila dia melepasi MA5 10 low. Daripada keadaan uptrend, untuk turun kena ada candle arah sell, iaitu candle arah yang melepasi MA5 10 low serta mid BB. Jadi ini adalah candle arah yang valid lagi kukuh. Dan apabila berlaku candle arah, pasti akan ada re-entry yang akan kita bincangkan selepas ni. Inilah topik yang saya paling suka sebab ini adalah entry yang saya praktik, yang saya suka, favorite entry saya. Bila ada candle arah 60-70%, dia akan naik semula untuk mencari MA5 ataupun MA10 high. Bila berlaku sell, dia akan cari MA5 10 high. Dia break MA5 10 low, dia akan naik semula mencari MA5 10 high. Dan ini adalah entry re-entry. Okey. Inilah rupa keadaan dia selepas berlaku candle arah 60 hingga 70%, dia akan naik semula mencari MA5 10 high. Bila dia break MA5 10 low, dia akan cari MA5 10 high. Kalau dia break MA5 10 high, dia akan cari MA5 10 low. Dia terbalik macam tu. Itu adalah keadaan re-entry. Dan ini adalah kesinambungan selepas berlakunya MHV. MHV ekstrim kita tahu adalah penamat hint awal, signal awal yang memberitahu kenaikan ini telah nak berakhir, akan berakhir. Dia bagi kita tahu kita awal. Dan MHV kita tahu dia adalah permulaan arah yang baru, trend yang baru. Dan re-entry ni dia ikut trend yang baru tadi tu. Sebab tu saya katakan re-entry ini adalah entry yang paling selamat, paling kurang risiko. Okey. Selepas ada arah, dia jadi re-entry. Dan selepas ada re-entry, akan ada lagi peluang entry-entry yang berikutnya selepas dia close di luar BB, membuat momentum yang baru. Okey, bila ada momentum, adalah re-entry. Okey, secara imbas kita tengok dalam SS ni. Okey, ciri-ciri re-entry. Apa itu ciri-ciri re-entry? Pada keadaan yang biasanya, re-entry ni adalah bila di dalam keadaan sideway, berkeadaan sideway. Semasa sideway, kita boleh lihat masa sideway, awal-awal tadi kita cerita berkenaan dengan sideway, BB mendata, mid BB pun mendata, dan dalam masa yang sama kita boleh lihat MA5, MA10 dia daripada berkeadaan cerun macam ni, condong ke bawah, dia tiba-tiba menjadi flat macam ni. Ini adalah keadaan di mana keadaan-keadaan sideway. Re-entry selalu berlaku bila adanya keadaan sideways seperti ini. Ya. Contoh, ini kita tengok chart H4. Di H4 bila kita lihat ada banyak sideways seperti panjang seperti ini, dia memberitahu bahawa adalah re-entry di time frame yang lebih besar. Re-entry di time frame daily. Okey. Kalau berlaku sideways yang panjang di, jangan jauh-jauh sangat, nanti dia tak boleh sampai. Kalau ada sideway yang panjang dekat time frame 30 minit, kemungkinan besar ada re-entry dekat H1.
re-entry dekat H1. Jadi bila berlaku sideways di H1, kemungkinan besar akan ada re-entry dekat H4, re-entry di H4. Okey, jadi pada satu-satu time frame bila kita nampak ada sideways yang panjang, dia memberitahu kita akan ada re-entry dekat time frame yang lebih besar daripada dia. Kalau 15 minit, mungkin 30 minit, mungkin 1 jam. Kalau 30 minit, mungkin 1 jam, mungkin H4. Selalunya one step daripada time frame yang kita tengok tu, yang berlakunya sideways tu. Okey, contoh macam ni, dekat 30 minit, 15 minit, dia berlaku mungkin dekat 30 minit ataupun dekat H1. Okey. Okey, jadi ciri-ciri re-entry adalah seperti mana? Macam mana keadaan dia? Dalam keadaan menaik, kita faham MA5 ni tadi tegak ke atas. MA5 high, MA5 low, MA10 high, MA10 low. Semua tegak, dongak ke atas. Candle close di luar BB, sama ada daripada awal ni tadi ataupun dalam perjalanan. Kita nak faham, kita nak nampak rupa bentuk re-entry ni tadi. Sebab re-entry ni akan berlaku selepas berlaku candle arah dan candle momentum. Bila berlaku candle arah, pasti akan ada momentum re-entry. Bila berlaku candle momentum, pasti akan ada re-entry. Jadi bila dua benda ni berlaku, saya akan tunggu re-entry. Ya? Bila ada candle arah, saya akan tunggu re-entry. Bila berlaku momentum, saya akan tunggu re-entry. Candle arah adalah apabila daripada keadaan naik ni tadi, keluar candle yang close di bawah MA510 low. Seperti yang contoh yang saya sharekan tadi. Kita tengok satu contoh yang lain ya. Yang ni agak serabut sikit sebab saya dah tuliskan dia punya details dia. Okey. Yang ni nanti saya letak kat sini. Korang boleh dalam DVD tu nanti boleh pause dan baca ya. Dekat sini complete BBMA. Ada ekstrim, daripada mula ekstrim TP wajib, MHV, kemudian berlaku candle arah, retest dan berlaku candle momentum. Cuma momentum ni belum berlaku re-entry lagi. Okey. Tetapi yang kita nak tengok re-entry tadi selepas berlakunya candle arah. Ini adalah candle arah. Ini adalah candle arah yang kukuh sebab dia melepasi MA510 low dan mid BB. Ini kita dah ceritakan awal-awal tadi. Ya, kita dah ceritakan awal-awal tadi, candle arah yang kukuh serta valid. Valid serta kukuh. Dia valid bila dia melepasi MA510 low dan ini dia melepasi sekali mid BB. Jadi dia adalah candle arah yang valid serta kukuh. Bila berlaku candle arah, saya hanya perlu tunggu dia naik retest semula MA510 high. Keadaan ini berlaku 60 hingga 70% apabila berlaku candle arah. Maknanya 30 hingga 40% selepas berlaku candle arah, dia tak naik retest, dia terjun. Boleh jadi 30 hingga 40% dia tak retest semula, dia terus terjun. So apa kita nak buat kalau dia tak retest? Apa yang boleh kita buat? SOP saya, bila ada candle arah, saya akan tunggu dia retest dekat sini. Dia akan tunggu retest dekat MA5 hingga MA10. Di dalam zone ini saya akan tandakan dan saya letakkan saya punya PO. Saya akan letakkan di sini. Di antara MA5 high hingga ke MA10 high. Sini adalah saya punya PO. Kalau sekiranya 30 dan 40% tadi berlaku, tidak naik semula ke atas, tak pergi pun dekat saya punya PO, dia terus terjun, apa yang berlaku? Saya tak ada entry, itu sahaja. Dan saya tidak rugi apa-apa, saya cuma rugi tak dapat entry. Tapi saya tak rugi duit apa-apa. Ya? Faham yang tu? Kita stick kepada kita punya SOP. SOP kita bila berlaku candle arah akan ada re-entry, retest untuk bagi re-entry. Dia bukan 100% akan datang semula ke atas untuk retest, tetapi sehingga 70% dia naik semula ke atas untuk retest. Kurang daripada itu lebih daripada 70% mungkin tak berlaku. Mungkin 30-40% dia tidak patah balik untuk retest. Yang 30-40% ni kalau terlepas, berlapang dada, tunggu setup yang lain. Okey? Tak perlu kejar market.
Sebab market akan ada tiap-tiap hari, setup akan ada tiap-tiap hari. Jadi kalau terlepas di pair yang ni, kita pergi cari pair yang lain. Kita tunggu setup yang ikut SOP kita. Dan ini adalah SOP yang saya follow. Bila berlaku candle arah, saya akan tunggu dia retest dekat sini. Saya boleh letak PO saya di sini, dan stop loss saya akan letak dekat tempat yang sepatutnya saya kena letak. Kalau kena stop loss, kita berlapang dada dengan margin yang kita dah kirakan. Kita jaga kita punya MM. Okay? Jadi untuk re-entry, selalunya berlaku satu sideway, ada candle arah, dan bila berlaku candle arah, arah untuk turun bermaksud dia close di bawah MA510 low. Kita faham bila candle close di bawah MA510 low, dia juga berada di bawah MA510 high. Pada masa ni MA510 low sudah berada di atas body candle, dan MA510 low ni tadi sudah mula condong ke bawah. MA5 high, MA10 high warna merah dan kuning ni juga dah mula condong ke bawah. Kita lihat daripada keadaan mendata ni tadi, masa mendata MA5 dengan MA10 ni rapat. Dia merapat. Ya. Dan bila dia mula kembang balik, dia mula berkembang dan kemudian dia cuba merapat balik. Dia merapat sebab ada candle yang cuba naik ke atas. Selepas berlaku CSA ni tadi, dia akan cuba naik ke atas mencari MA5 high, MA10 high. Ini adalah re-entry. Entry yang bernama re-entry. Okey, kita tengok dekat chart. Momentum. Dia mula masuk ke dalam. Ni ekstrim. Ada ekstrim. Ekstrim kita kata TP wajib adalah di MA510 low. MA510 low ni tidak berjaya dipecahkan oleh candle. Dan candle ni daripada line MA510 low ni tadi, daripada keadaan terbuka, tegak ke atas. Bila dia tegak ke atas, kita faham itu adalah momentum. Sebab kita tengok line kuning dan merah, candle close di atas dia. Ini adalah momentum untuk naik. Tetapi bila dia start masuk ke dalam, menjadi ekstrim, ciri-ciri ekstrim ni tadi dah ada, dan dia turun sampai ke MA510 low, dekat tempat TP wajib kita. Kita tengok ada candle arah atau tidak. Kalau tidak ada candle arah, bermaksud situ adalah re-entry. Dia merapat. Ini ciri-ciri dia. Dia mula merapat. Kadang-kadang dia jadi rapat macam ni. Kadang-kadang dia tak rapat macam ni. Ada kalanya macam ni, renggang. Tetapi yang kita faham, daripada keadaan momentum, dia mula masuk dalam balik, dia mencari MA510 yang bertentangan dengan dia. Contoh macam ni. Dia membuat arah. Dia masuk balik mencari MA510 high. Lepas MA5 high, tapi tak lepas MA10 high. Tak break. Ini adalah re-entry. Dia turun lagi, membuat momentum, membuat arah lagi. Close di bawah MA510 high, condong, kemudian masuk dalam balik, mencari MA510 high. Tapi tak berjaya break. Sini tempat re-entry. Bila re-entry, dia mesti nak sambung perjalanan, dia kena close di luar BB untuk membuat momentum. Tapi kali ni dia menjadi MHV sebab dia tidak berjaya melepasi low yang paling last. Ini adalah konsep candle. Candle kita kena faham. Bila candle tu start close ke bawah, untuk turun dia mesti break yang ni. Ini adalah low yang terakhir. Ini candle ni semua tak ada. Ini candle yang last terakhir, dan ini adalah candle yang last tertinggi. Sebelum dia turun ni tadi, ini adalah tempat yang paling tinggi. Untuk turun, candle ni mesti break lower ni tadi, dan untuk naik dia mesti break ketinggian yang ni. Sekarang dia naik, tak lepas ini, dan dalam masa yang sama ada MA10 high. So dia akan turun. Dia cari balik low dan dia break. Dia break maknanya dia akan sambung turun. Dan untuk turun lagi, yang last sekali adalah sini. Dia kena lepas. Sini dia kena lepas kawasan sini. Dan ini adalah ketinggian yang terakhir sebelum dia turun. So tempat mana yang dia break? Dia tak berjaya break low, dia berjaya break high. Maknanya dia akan sambung naik atas. Itu basic basic dalam support dan resistance. Kita kena faham konsep bila menggunakan candle. Yang ini syllabus yang bukan berkenaan dengan BBMA, tapi ini adalah asas. Kalau kita faham itu, lebih bagus.
lebih bagus untuk kita gunakan, gabungkan dengan BBMB ataupun apa-apa teknik yang kita belajar. Okey, jadi re-entry, ciri-ciri dia biasanya berlaku selepas adanya candle arah dan candle momentum. Bila ada candle arah dan candle momentum, dia take fire sekejap. Selepas ada momentum, dia jadi sideway. Semasa sideway ni tadi akan memberi kita peluang re-entry. Selepas momentum, ada sideway. Selepas arah dan momentum, ada sideway. Tapi dia ada penghujung dia. Bila penghujung dia, dia akan buat MHV dan tukar arah. Jadi MHV ni tadi, re-entry ni tadi, dia memberi kita peluang beberapa kali. Dalam satu-satu setup tadi tu, dia akan beri kita peluang beberapa kali. Kita ambil contoh, kita tengok daripada time frame besar sekali. Kita tengok monthly. Ini penurunan. Candle close di bawah MA5 high, MA10 high, dan line MA510 low berada pada body. Dan line ini condong ke bawah. Ini very clear adalah downtrend. Dan sekarang keadaan candle mula masuk ke dalam. Kita dah boleh mula tandakan sini. Bahagian ini adalah bahagian yang paling bawah. Kita boleh mula tanda kat sini. Selagi dia tidak berjaya melepasi line ni, dia tidak boleh turun. Dan kita tandakan tempat yang tertinggi yang sebelum ni. Mana tempat yang paling tinggi? Sebelum dia turun ni, dia naik balik ketinggian ini. Ini adalah zone yang dia kena break kalau dia nak naik ataupun dia nak turun. Kalau dia nak naik, dia kena melepasi ketinggian kawasan ni. Kalau dia nak turun, dia kena melepasi kawasan ni. Dan kita tengok MA5 10 high, daripada mula dia turun, dia terbuka. Tapi sekarang dia semakin menguncup. Semakin menguncup. Dan dah berlaku beberapa kali retest. Ini adalah re-entry. Tetapi kita nampak sebatang candle saja. Tapi ini adalah candle monthly. Ini ke sini ada 245 pip. Kalau kita ada siapa-siapa yang masuk masa ketika dia sentuh MA5 ni tadi, dia turun sampai ke bawah ni, ada lebih kurang 400-500 pipnya tu. 500 pip sampai ke bawah. Kalau betul-betul sampai ke jarum tu, ada 600-700 pip dalam masa tempoh sebulan. Ya, pergerakan candle dalam masa 1 bulan. Jadi kita nampak ini adalah salah satu rupa bentuk semasa re-entry. Tapi bukan selalunya macam ni keadaan dia. Ada kalanya dia jadi macam ni. Dia naik ke atas, dia turun bawah, dia berkepit. MA5 low dengan MA10 low, dia berkepit daripada keadaan terbuka, dia berkepit. Candle tidak berjaya melepasi dia. Yang ni pun belum ada candle yang berjaya melepasi MA5 high. Sama seperti masa mula-mula kita belajar yang MA510 tadi, di weekly tadi. Ini adalah contoh re-entry. Dia turun, dia masuk dalam balik, mencari, ni arah. Ni candle arah. Apa maksud candle arah sebenarnya? Candle arah dia menunjukkan bahawa ada momentum untuk turun. Kalau candle yang close di bawah MA5 low, bermaksud dia ada momentum untuk turun. Dan bila dia close di luar BB, dia namakan dia candle momentum. Tetapi dia menunjukkan ada momentum. Cuma namanya diberi nama candle momentum. Yang ini dinamakan candle arah. Tetapi dia memberitahu bahawa ada momentum untuk turun. Dengan syarat dia condong ke bawah. Dan ini pun condong ke bawah. Kalau kita buang Bollinger Band, ada MA saja, kita tak tahu pun ini adalah candle momentum. Tetapi yang kita faham, candle bila berkeadaan condong sebegini, penurunan MA ni condong ke bawah, dia memberitahu kita ada kekuatan untuk turun, ada momentum untuk turun. Cuma namanya kita bagi tahu ini adalah candle arah, ini adalah candle momentum. Tapi dia adalah dua benda yang hampir sama, kerjanya sama, tujuannya sama, iaitu dia menunjukkan ada momentum untuk turun, ada momentum untuk naik, ataupun ada kekuatan untuk turun, ada kekuatan untuk naik. Cuma yang ini nasibnya diberi nama candle arah, yang ini nasib dia diberi nama candle momentum. Tapi kerjanya adalah momentum. Yang ni nama arah, kerjanya momentum. Nampak beza dia tu? Tak ada beza sebenarnya. Cuma kekuatannya lebih bila berada di sini, sebab dia berada di luar BB. Yang ni masih lagi di dalam BB. So masih ada keraguan lagi di sini selagi bila dia di dalam BB. Tapi bila dia keluar daripada BB, sahih dia mempunyai momentum yang kuat.
Dan kita lihat bila ada arah, dia berpatah balik. Sebab apa? Ada MA50 dekat sini. Dia menjadi penghalang untuk turun. Dia menjadi support dekat situ. MA50 seperti kita bincang tadi, dia adalah support yang bergerak. Dan dia menjadi batu penghalang. Beberapa batang candle ni, 1, 2, 3, 4 batang candle. Bermaksud ini chart weekly. Bermaksud 4 minggu. 4 minggu price tak berjaya melepasi MA50. Harus diingat, saya kena bagi tahu, MA50 ni di time frame yang besar, kuasa dia kuat. Dia kuat dia punya power dia, terutama di time frame yang lebih besar. Ya, dan 4 batang candle 4 minggu cuba lepaskan dia, tak berjaya break. Bermaksud 1 bulan price bermain-main dekat sini, berlega-lega dekat MA50. Sehinggalah bulan minggu yang kelima dia break. Dia berjaya break. Tapi kita lihat masa dia tengah bermain-main dekat MA50 ni tadi, apa yang berlaku? Dia mencari MA5 high. Arah sell. Ni semua arah untuk tunjuk bagi tahu nak turun. Tetapi confirmationnya apabila berlaku retest. Sini tempat kita nak entry. Ini yang saya tunggu. Bila berlaku candle arah, saya jarang masuk dekat sini. Kita akan tunggu bila dia re-entry. Ada rahsia-rahsia yang tersembunyi dekat sini. Ni berlaku re-entry arah di weekly. Kalau kita nak tunggu re-entry dekat sini, kita kena tunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Minggu yang kelima baru ada re-entry. Kita kena tunggu sebulan seminggu. Sebab ni berlaku dekat weekly. Jadi bergantung kepada jenis trader lah. Kalau saya seorang swinger atau position trader, saya akan simpan saya ni position mungkin sampai setahun, 2 tahun. Mungkin saya akan tunggu ni sampai 5 minggu, tak ada masalah pada saya sebab saya position trader. Tapi kalau saya scalper, tak perlu saya tunggu dekat weekly. Dan mungkin saya tak buka pun chart weekly ni tadi. Paling tinggi saya buka dekat H4. Cari re-entry di time frame yang lebih kecil, di 5 minit. Sebab dia berlaku benda yang sama. Benda yang berlaku dekat weekly tadi yang kita tengok tadi tu, dia juga berlaku dekat time frame yang lain. Perkara yang sama. Tak ada beza. Okey. Berlaku kenaikan, close di luar MA5, di atas MA5 high, walaupun tak melepasi BB, dia masuk dalam balik mencari MA5 low. Ini adalah re-entry. Bila satu kenaikan, ada reverse. Dan reversal ni tadi tidak berjaya melepasi MA5 10 low. Ini adalah contoh rupa bentuk dia, rupa bentuk reversal, rupa bentuk re-entry. Camkan keadaan ni sebab dia ada beberapa keadaan. Ini satu keadaan, ini lagi satu keadaan, ini ada lagi satu keadaan. Ada kalanya dia mencapai MA5 sehingga menyentuh MA10. Ada kalanya tak sampai. Ada kalanya dia sampai rapat macam ni. Ada kalanya tak rapat. Ada kala rapat, ada kala lebih daripada tu. Dia jadi macam ni, sampai terlajak macam ni. Ni pun re-entry. Ada kalanya dia tak kena pun MA10. Dia jadi re-entry juga tapi tak sampai ke MA10. Ni rupa-rupa bentuk re-entry yang kita kena mata kita cam. Bila berlaku keadaan ni, kita faham. Bila dia berpatah balik dengan syarat dia tidak boleh lepas MA5. Kalau dia tak lepas MA5 pun dah re-entry. Kadang-kadang dia lepas MA5 tapi MA10 tak lepas. Itu jadi re-entry juga. Kadang-kadang MA5 dengan MA10 ni duduk dekat MA50. Dia lepas MA50, dia lepas MA5, lepas MA10, MA50 pula tak lepas. Dia re-entry juga. Kadang-kadang MA50 tak ada MA5, MA10, ada mid BB. Lepas MA5, lepas MA10, tak lepas mid BB. Re-entry juga. Ada keadaan-keadaan yang macam tu yang berlaku. Contoh macam ni. Ini ada MA5 high, MA10 high, ada mid BB, ada MA50. Apa yang cuba disampaikan kat sini? Apa yang kita faham kat sini? Ini adalah setup entry yang paling cun. Setup re-entry yang paling saya tunggu-tunggu. Kalau saya jumpa yang macam ni, kalau akaun saya $100 ke $1000, saya akan hentak cukup-cukup. Sebab ini adalah setup yang paling cun. Kalau ada MA5 dengan MA10, ada dua line saja. Sekarang ada mid BB, ada MA50. MA50 ni kita faham adalah support ataupun resistance. Kalau price kat bawah, dia menjadi resistance.
Mid BB pun kita faham konsep function dia juga sama. Kalau price berada di bawah, dia menjadi resistant. MA5, MA10 ni pun sama juga. Dia adalah support dan resistant. So, daripada biasa ada 2 line saja, sekarang ada 4 line yang menjadi resistant. Dia cuba melepaskan diri dia. Candle ni cuba melepaskan. Tak lepas. Ada 4 line menjadi batu penghalang. Dia umpama macam seikat lidi. Kalau lidi kita ambil 2-3 batang, senang-senang kita boleh patahkan. Rapuh, mudah untuk kita patahkan. Tapi bila kita ambil segenggam lidi, kita cuba patahkan, memang susah kita nak patah. Bukan susah, tak boleh dipatahkan. Tak boleh kita nak patahkan dengan kudrat yang biasa. Susah untuk kita patahkan. Jadi sama juga keadaan dia macam ni. MA5 dengan MA10 tu keadaan yang biasa. Biasa-biasanya ada MA5, MA10 saja. Tapi kali ni luar biasa. Ada mid BB, ada MA50. Dan dia berlaku bukan sahaja dekat sini. Kadang-kadang dia berlaku dekat top BB. Ada MA50, ada top BB, ada MA5, ada MA10. Itu juga tempat yang saya tunggukan. 2 tempat yang biasanya saya tak akan lepaskan peluang. Di mana-mana time frame kalau berlaku macam ni, hentak cukup-cukup. Okay? Dan satu lagi keadaan yang best juga, bila berlaku macam saya cakap tadi, dia mencari daripada keadaan menaik, dia turun ke bawah mencari MA5 low, MA10 low. Dia break MA5 10 low, tapi tak lepas mid BB. Ini juga tempat yang cun ni. Ini juga tempat yang cun. Ini salah satu lagi contoh re-entry. Dia close kat luar, dia masuk dalam mencari MA5 10. Tapi tak rapat pun. Ini kadang-kadang dia jadi macam ni. 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 Itu semua adalah re-entry. Ini juga adalah re-entry. Selepas berlaku momentum, dia masuk dalam balik mencari MA5 10 high, tidak berjaya melepaskan diri dia, tak boleh break ke atas. Itu adalah re-entry. Dalam keadaan ada momentum, dia masuk semula ke dalam mencari MA5 10 low, tidak berjaya break. Itu adalah re-entry. Dia masuk lagi, dia keluar lagi, masuk balik, tak berjaya lepas, re-entry lagi. Dia keluar lagi, masuk balik, tak lepas lagi, re-entry lagi. Sehinggalah dia buat arah yang melepasi mid BB, arah melepasi MA5 dan mid BB. Dia jadi kukuh. Tunggulah dia retest. Sini entry kita yang baru. Daripada keadaan buy ni tadi, kita dah boleh masuk sell. Dan dia buat pula perangai macam ni, keluar momentum, dia masuk, ni re-entry. Turun lagi, buat macam ni pula. Ini jangan lepaskan peluang bila jumpa re-entry yang macam ni. Ini adalah bentuk-bentuk re-entry yang commonly berlaku. Kita tak boleh kata, oh macam ni je yang rupa re-entry. Ini pun re-entry juga. 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 Jadi kita biasakan mata kita tengok, oh ini pun re-entry. Oh macam ni rupanya re-entry je. Oh ni rupa re-entry. Jadi kita ada beberapa set of setup yang berupa re-entry untuk kita camkan, supaya bila berlaku kita ingat, ni re-entry. Kadang-kadang MA5 ni sampai U-turn balik mencari MA10, tak lepas, dia tetap naik atas. Kadang-kadang dia patah balik U-turn, break, dah jadi macam arah, tapi mid BB pula tak lepas, still re-entry juga, dia naik atas. Kadang-kadang dia berlaku macam ni je, dia berkepit, MA5 dan MA10 ni candle tak lepas, tapi MA5 ni dah mula merapat, itu pun re-entry juga. Kadang-kadang dia hanya cari MA5 je, MA10 tak kena, dia masuk dalam balik. Contoh dia cari MA5 je tak kena. Kita cari contoh yang betul-betul ada. Contoh macam ni, dia close di atas, masuk dalam, tak sampai MA10, MA5 saja, kemudian dia tendang balik. Ini semua adalah re-entry. Setiap kali bila berlaku arah ataupun momentum, contoh, kita ambil contoh ini perkara yang luar daripada BBMB, tapi ini penting kalau kita boleh combinekan dengan BBMB. Setiap kali bila berlaku arah ataupun dia buat ketinggian yang tertinggi, tandakan. Dan tandakan tempat yang sebelum naik tinggi tadi, mana tempat paling rendah, tandakan. Kita nak tahu mana dia nak pergi. Dia nak pergi ke atas ke nak pergi ke bawah. Tengok dia break ke mana. Kalau dia break ke atas, dia akan continue ke atas. Bila dia continue ke atas, dia buat lagi close kat luar, tanda lagi. Mana tempat low paling sebelum dia berlaku, sebelum dia buat high ni tadi, mana tempat paling rendah dia berhenti. Sini, ni kan, ni paling rendah.
Tengok mana dia pergi. Dia boleh break sini ke dia boleh break sini. Kalau dia boleh break atas, maknanya dia akan sambung. Ini kita padam dulu. So dia break atas sehingga dia keluar balik. Ini. Sehingga dia keluar balik. Dan sebelum dia buat ni, mana low dia yang sebelum tu? Biar kurang kat sini. So tengok mana dia nak break. Kalau dia break dekat bawah, dia mungkin akan turun. Kalau dia break ke atas, mungkin dia akan sambung ke atas. Ini adalah, pada saya, logik saja sebenarnya. Benda ni logik saja. Pergerakan candle ni tadi lebih kepada logik. Lebih kepada logik. Okay, kita tengok pergerakan, nak tengok dia nak naik turun. Dan bila sampai satu ketika, dia tidak boleh melepasi top BB. Contoh dia akan jadi MHV. Dia akan buat MHV. Dan bila kita faham line merah dan kuning, putih dengan magenta ni tadi, bila dia tegak, macam mana keadaan dia, bila dia condong, macam mana keadaan dia, bila dia mendatar, macam mana keadaan dia, apa maksud dia, kita faham. Ni mendatar tapi tidak berjaya melepaskan diri dia, tak berjaya close kat bawah, bermaksud ini adalah re-entry. Dia akan tendang naik ke atas, dia turun lagi mencari MA5 10 low, tak lepas, dia tendang lagi ke atas. Tempat sebelum dia berlaku re-entry tadi, kita tanda break atas, maknanya dia nak naik lagi. Ini tempat yang last dia sebelum masuk ke atas, dia break lagi ke atas, maknanya dia akan continue naik atas. Tempat sebelum dia masuk balik ke dalam, kita tanda dia break lagi ke atas, maknanya dia akan continue. Selagi tidak ada breakout MA5 10 low ni tadi, selagi dia tidak berjaya melepaskan break, melepasi MA5 10 low, maknanya ini continue akan naik. Dia hanya akan bagi re-entry, 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 re-entry yang berterusan. Selagi dia buat momentum, selagi dia buat arah. Selagi dia buat momentum, selagi dia buat arah, kita akan meraih re-entry. Kita akan ada peluang-peluang untuk re-entry. Sebab tu saya cakap re-entry ni tadi lumayan, cukup lumayan. Kalau kita faham betul-betul re-entry, sebab itu entry yang selamat, itu yang biasa berlaku. Di semua time frame ada. Kalau kita nak lagi cepat, buka 1 minit, 1 minit pun ada re-entry. Tak percaya, kita tengok di dalam chart 1 minit, ada atau tidak berlakunya re-entry di dalam 1 minit. Malahan lebih kerap berlaku arah, dia masuk dalam balik mencari MA5 high. Ini adalah re-entry. Arah, momentum, dia masuk dalam mencari MA5 high. Itu adalah re-entry sehingga dia close ke atas. Selagi itu kita boleh hold kita punya sell. Close ke atas, ada momentum, dia masuk dalam, ada arah, dia masuk ke dalam mencari MA5 10 low. Itu adalah, kita tengok, dia berlaku benda yang sama. Turun, naik balik tak lepas, re-entry. Turun, naik balik tak lepas, ini adalah re-entry. Selagi dia berkeadaan momentum, berkeadaan arah, dia akan memberi kita re-entry, re-entry, re-entry sahaja. Ya. Jadi daripada 3 setup ni, secara jujurnya yang saya pegang tak lepas-lepas adalah re-entry. Sebab pada saya, tujuan kita trade adalah untuk cari duit, bukan untuk buang duit. Jadi kalau kita tahu ada entry yang selamat seperti macam ni, of course kita akan cari peluang di dalam entry-entry yang selamat. Pada awal-awal saya kenal BBNB, memang ekstrim ni adalah favourite saya. Tak boleh nampak berlaku ekstrim ni, sebab kita akan masuk sehingga sampai ke pucuk ni. Dan kemudian kita akan hantar SS ke dalam grup. Orang akan cakap, wah hebat, dapat pucuk. TP ni sikit aja. Tapi sebab kita dah berlapis berpuluh-puluh macam ni, walaupun diturun sikit, banyak jugalah pip dia. Tapi ini entry yang glamour saja. Kita nak glamour, kita nak duit. Kalau kita nak glamour dan duit pun okey. Ataupun kalau kita faham betul-betul kita boleh buat duit dengan ekstrim ni tadi, tak ada salahnya. Tapi diumpama macam kita kerja dengan zoo, kita tukang cuci gigi buaya lah. Kita bermain dengan risiko kena ngap dengan buaya. Ya. Sebab biasa masa saya suka trade ekstrim dulu, daripada 10 kali 9 kali saya profit. Tapi kali yang ke-10 ni tadi, dia jadi negatif, dia makan habis semua saya punya profit yang 9 kali tu. Itu biasa berlaku. Kadang-kadang jadi MC pun ada. Ya? Sebab kita lambat nak cut loss. Kita mula keluar teknik harapan, tak ada teknik BBNB dah masa tu. Kita masuk ekstrim kat sini, dia mula naik. Masa tu BBNB dah tak ada. Kita ada teknik harapan saja. Sehinggalah account tu MC.
Okey. Jadi adalah lebih baik kita cari entry-entry yang selamat. Tak bermaksud kita ada 3 setup ni kita wajib faham ketiga-tiga. Tidak wajib. Kita boleh pegang satu saja entry daripada 3 jenis setup ni tadi. Kita pegang satu saja pun memadai, asalkan kita betul-betul faham dan kita boleh buat duit daripada situ. Itu yang paling mustahak. Okey, saya rasa dah banyak contoh kita cerita berkenaan dengan re-entry ni tadi. Harap saya boleh bagi penjelasan, bagi jelas macam mana keadaan re-entry tadi. Dia berlaku di semua time frame, baik di M1 sehinggalah kepada monthly. Monthly sekarang ni tengah berlaku, dah berapa bulan ni masih lagi re-entry. Daripada atas sampai bawah ni belum ada satu pun re-entry sehinggalah sekarang. Kalau kita tandakan sekarang, ini adalah re-entry dekat monthly. Kita tengok apa yang ada dekat weekly. Weekly sideway. Weekly berkeadaan sideway yang panjang. Bila ada sideway di weekly, tadi saya dah sebut, bila ada sideway di sini, di time frame yang bawah ni tadi, di time frame yang lebih besar, ada re-entry. So kita tengok pula kat weekly. Weekly apa cerita dia? Apa lagi ada cerita? Ini bagi tahu sideway, tapi dekat monthly re-entry. Ini kita tengok yang secuat ni tadi. Ada re-entry. Ini re-entry kan? Re-entry di weekly. Ini adalah re-entry di weekly. Ini adalah re-entry di weekly. Ini adalah re-entry di weekly. Kita tengok di satu time frame di bawah dia. Ini kita padamkan. Di daily. Di bawah dia ada daily. So apa cerita di daily? Di daily berlaku sideway. Berlaku sideway. Berlaku sideway. Okey, di situ ada re-entry di daily. Tempat re-entry-nya weekly tadi adalah silap, bukan re-entry di daily, adalah sideway di daily. Berlaku sideway di daily. Okey. Dan di daily juga ada re-entry. Kita tengok. Benda yang sama akan berulang-ulang. Ini adalah re-entry di daily. Re-entry di daily. Kita padamkan yang sebelumnya. Ini adalah re-entry di daily. Apa cerita di time frame yang bawah daripada dia? Di H4. Di H4 menjadi sideway. So, sideway di H4 adalah re-entry dekat daily. So, di mana-mana time frame yang kita buka, bila kita nampak ada sideway yang panjang, dia mungkin akan jadi re-entry dekat time frame yang lebih besar daripada dia. Ya? H4. Sideway yang panjang. Ini juga sideway yang panjang. Sideway yang panjang. Dia membentuk setup re-entry dekat time frame yang lebih besar daripada dia, iaitu time frame yang takuk di atas dia, di daily. Dekat H4 dia juga ada re-entry. Ada re-entry dekat H4. Ini adalah re-entry dekat H4. Kita ambil contoh satulah. Ambil contoh dekat H4 yang belakang-belakang sangat nanti kan tak sampai. Ini adalah re-entry dekat H4. Ini adalah re-entry dekat H4. Kita tengok dekat H1, dia menjadi sideway dekat sana. Berlaku sideway sebelum dia naik re-entry. Ada sideway. Cerita tu berulang-ulang di time frame lain sehinggalah sampai ke M1. Dia akan repeat benda yang sama. Ya? Jadi re-entry ni di semua time frame ada. Peluang untuk entry tu banyak. Dan dia lebih selamat, kurang risiko. Ya? Jadi dia boleh mengurangkan debaran kita, sakit jantung cepat, mengelakkan kita daripada cepat kena sakit jantung, tu semua. Ya? Jadi saya lebih suka sarankan kepada orang-orang yang belajar BBMA untuk mahirkan satu-satu setup.
Jangan sekaligus semua tiga-tiga setup ni kita nak kena mahirkan. Tak wajib mahirkan tiga-tiga setup Extreme, MHV, Re-entry. Nak kena faham tiga-tiga ni baru boleh trade. Pegang satu-satu. Kita ada simulator yang kita boleh gunakan. Cuba di simulator dengan setup Extreme, setup MHV, setup Re-entry. Kita buat plan daripada mula daripada Extreme, daripada MHV dan Re-entry di satu time frame yang sama, dan kita buat 3 kali percubaan. Sekali kita hanya test Extreme saja, lepas tu kita test MHV, dan lepas tu kita test kefahaman kita berkenaan dengan Re-entry. Daripada 3 jenis kali kita test ni tadi, kita buat simulation mana satu yang mendatangkan result yang terbaik. Mana satu yang mendatangkan result yang terbaik, dan kita boleh buat keputusan untuk trade hanya menggunakan keputusan yang paling baik itu saja. Sama ada di Extreme ke, di MHV ke, ataupun Re-entry. Ataupun kita nak buat keputusan yang lebih mudah, kita nampak nampaknya Extreme ni macam mudah aja. Extreme terutamanya Extreme ketika BB mendatar, nampak macam senang. So kita nak fokus kepada BB mendatar, hanya tunggu time BB mendatar aje pun boleh. Ataupun kita nampak yang paling kurang risiko tu adalah masa Re-entry, masa tu saja kita nak masuk pun boleh. Ataupun kita dah mahir, kita boleh mahirkan ke semua. Pantang jumpa Extreme kita balun, nampak MHV pun kita masuk, Re-entry lagilah kita masuk juga, pun tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pegang satu saja pun juga tidak menjadi masalah. Bottom line, result yang mustahak. Resultnya apa? Dalam bentuk dolar. Itu yang paling mustahak. Kalau dolar masuk, result okey, alhamdulillah, itu yang kita nak. Tidak semestinya kena mahir tiga-tiga. Kalau boleh mahir tiga-tiga, itu yang terbaik. Tapi kalau kita mahir satu saja, dan yang satu ni saja kita mahirkan secukup-cukupnya, umpama macam Bruce Lee cakap, Bruce Lee dia tak takut dengan orang yang ada 1000 jenis jurus. Dia tak takut. Dia takut dengan orang yang ada satu jurus tapi 1000 kali dia praktis. Maksud dia pakar dengan satu jurus sebab dia praktis banyak. Tapi dia tak takut dengan orang yang ada 1000 jurus. Biasa-biasa saja. Tapi orang yang ada specialities, yang itu yang dia takut. Jadi kalau kita nak ambil satu daripada 3 ni untuk jadikan special kita punya, tak ada masalah. Tepuk dada, tanya selera. Terpulang pada masing-masing. Itu saja bab berkenaan dengan entry. Kita dah cover Extreme, MHV dan juga Re-entry. Berhenti dulu sementara dekat sini sebelum kita sambung dengan cara nak tengok multiple time frame. Macam mana kita nak monitor menggunakan multiple